Jadi hari akhir tu, biar Haji Zaidi duduk sini, pakai ni, minta dia bai'ah zikir Syekh Mustafa bagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tasydid fil baul. Bab datang berkenaan dengan tasydid, memberatkan hukum berkenaan dengan kencing, kena air kencing dan sebagainya. Haddatsana Hannadun wa Qutaibatu wa Abu Quraib qalu haddatsana Waqi'un 'anil A'mashi qala sami'tu Mujahidan yuhadditsu 'an Tawusin 'an Ibni Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra 'ala qabraini. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sisi dua kubur. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma ay inna sahibayil qabraini yu'adzabani, dua tuan kubur, dua-dua tu yang ada dalam kubur tu disiksa. Ada sesetengah muhaddisin kata kana kafiraini, dua tu kafir. Abu Musa Al-Madini yang pendapat begitu, tapi khilaf ada di situ. Setengah kata tu kuburan orang Islam. Faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidak kedua-duanya disiksa kerana perbuatan besar. Maksudnya bukan kata dosa besar sangat, tidak. Amma hadza, adapun ini isyarat kepada satu kubur. Fakana la yastatiru min baulihi. La yastatiru, istitar maksudnya tidak, sutrah tidak, sitar tidak tutup. Tapi maksud di sini la yastatiru ay la yastanzihu, daripada baulnya, tidak mengelak daripada pericik air kecil. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Dan adapun ini syarat seorang lagi dalam kubur tu, dia tu berjalan dengan acungan. Maksudnya dia suka mengacung, bawa cerita sana sini bagi balah orang batu api. Jadi tidak jaga air kecing, tidak istibrak air kecing, itu sampai semayang jadi tidak sah. Kiranya perkara besarlah. Batu namimah juga dosa besar. Tapi hadis kata tadi, wa ma yu'adzabani fi kabir. Nak faham macam mana? Bukan perkara
besar. Maknanya mau jaga air kecing tu, istibrak tu. Bukannya perkara besar, bukannya urusan berat, mudah jaga. Kan? Namimah, acung-acung pun mudah kawal juga, kawal diri. Payah juga, tu tak apalah. banyak payah juga. Jadi itu sesetengah payah kan. Nah, istibrak biasanya bukan kerja susah. Maknanya mau mengelak daripada amalan-amalan tu bukannya susah. Itu satu maksud diambil muhaddisin, wa ma yu'allabani fi kabir tu. Qala Abu Isa wa fil babi an Abi Hurairah wa Abi Musa wa Abdurrahman ibn Hasanah wa Zaid ibn Thabit wa Abi Bakrata. Jadi hadis ni di sini ringkas. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ketika itu ambil satu dahan, belah dua, buh satu-satu. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Selama mana dua dahan tu tidak kering, dia ringan azab. Sebab setiap benda tasbih kepada Allah. Dengan berkat tasbih daripada ranting tu, dahan tu, akan diringankan azab. Jadi daripada situ apa kita dapat tahu? Amalan yang disampaikan daripada luar, kesan bagi orang dalam kubur boleh ringankan azab. Dan setengah kata ini khususiah Rasulullah. Situ ada ikhtilaf. Jadi sekarang kita nak buat benda yang sama, orang buat juga kan? Boleh ataupun tidak. Setengah larang, setengah kata boleh. Disebabkan pengambilan maksud dengan hadis tu ada ikhtilaf di sisi a'immah hadis. Setengah kata ini ringan azab disebabkan amalan seperti itu khususiah Rasulullah. Nabi SAW mungkin dah dapat tahu melalui ilham, wahyu, buat seperti itu tu boleh ringankan azab bagi tuan kubur tu. Kita ni tak tahu apa. Itu setengah kata khususiah Rasulullah, kita tak payah buat. Sesetengah a'immah kata boleh untuk meringankan azab bagi orang ada dalam kubur tu. Jadi kalau kira khususiah Rasulullah SAW kita ni tak tahu apa, orang tu dalam kubur tu kena azab ke tidak. Kalau tahu kena azab tu baru boleh kita buat amalan-amalan seperti itu. Maknanya semua amalan tak boleh buat bagilah. Untuk orang mati mana kita tahu kubur mana azab, kubur mana tidak azab kan? Akan jadi begitu. Maknanya menyampaikan pahala bagi si mati, semuanya tak boleh akan jadi begitu. Sebab kita ni tidak tahu siapa kena azab, siapa tidak kena azab. Dan bagi mereka yang tidak benar, mereka kata dalam sejarah Rasulullah SAW ni hanya berlaku sekali itu saja. Tidak ada dengan kubur lain Nabi SAW buat begitu. Jadi sebab tu mereka kata tak boleh. Dan yang
a'immah kata boleh ni, mereka kata disebabkan ada amalan daripada Rasulullah SAW begitu. Terkadang-kadang kita juga nak buat, boleh. Dan ada sahabat nama Buraidah. Buraidah, dia pesan apabila dia meninggal, buat begitu. Jadi sahabat yang menerima pesanan dia, tolong buat bagi begitu. Jadi kalau kira amalan tu amalan khusus bagi Rasulullah, sahabat tu tidak akan buat. Maknanya berdasarkan itu, a'immah yang mengharuskan buat begitu, mereka kata boleh. Jadi ada khilaf kata boleh ataupun tidak. Jadi kita ikutlah, nak buat pun boleh. Ya. Aha. Tak apa. Kalau kena mujur, tak kena pun tak apa. Dia. Bukannya letih sangat. Ambil buh. Kalau kira ringan, ringanlah. Tak ringan pun tak apa. Itu serah pada Allah. Ya, husnuzan lah. Jadi Mufti Syafi'i, ayah pada Mufti Taqi. Mufti Rafi itu dua beradik kan. Ayah dua mufti itu. Seorang tu Mufti Rafi ni sekarang Mufti Azam Pakistan. Seorang lagi Mufti Taqi ni Qadhi besar seluruh Pakistan. Ayah bagi dua mufti itu, Mufti Syafi'i. Dia juga Mufti Azam Pakistan. Dia ulama Hind, ulama Deoban. Masa buka Pakistan tu perlu mufti bagi Pakistan tu. Ulama Deoban pilih dia jadi Mufti Azam di Pakistan. Jadi dia kata disebabkan ada khilaf di sisi a'immah, setengah kata boleh, setengah kata tak boleh, sampai sahabat pun ada pesan suruh buat begitu. Dia kata boleh buat, tidak ada masalah. Cuma jangan jadikan satu amalan sunnah jariah. Maknanya tak buat tak boleh, mesti buat. Jangan anggap begitu. Buat tak apa, tapi jangan ada anggapan begitu. Jadi ada hak, kata-kata dia tu sedap kalau nak tulis boleh. Fal haqqu ay yu'ta kulla syai'in haqqahu. Hak sebenarnya bagi sesuatu, setiap sesuatu bagi hak dia. Maksudnya ada hak. Hadis kata Rasulullah SAW pernah buat. Jadi ada hak juga boleh buat. Fal haqqu ay yu'ta kullu syai'in haqqahu wala yujawiz an haddihi. Sedap dia punya keputusan dia. Wa huwal fiqhu fid din. Fal haqqu an yu'ta kullu syai'in haqqahu. Jadi disebabkan ada Rasulullah SAW buat, ada hak bagi amalan tu, boleh buat bagi hak dia. Wala yujawiz an haddihi, jangan lebih pada had. Maknanya jangan anggap sunnah jariah apa macam dia pesan tadi. Itu jangan. Cabut pokok atau pokok buah hari. Jangan lebih, jangan sekat. Mana ada dah tu jangan sekat. Hak tak ada jangan buat, jangan lebih. Wa huwal fiqhu fid din. Jawab Mufti Syafi'i punya. Gizia.
Baik. Babu ma jaa fi nadhi baulil ghulami qabla an yat'ama. Apa ni kadar kena istitar, kena apa ni? Istinzah. Istinzah. Kau dah tahu mana? Istibrak lah. Oh, bukan. Itu atas tabiat orang lah. Kalau macam yang lagu ni kan ini kita sudah. Kalau kita buat skor dah lah. Lepas tu jalan-jalan laku skor. Gitu. Mana kena yakin lah, istibrak mana kita kena yakin dah habis air kecing tu. Kalau jadi lagu tu tak yakin lagi lah. Sebab apa ni ada satu, kita baca satu riwayat pada Imam Abbas dia ayat apa ni, kalau kata apa ni sudah pada kecing tu istibrak apa ni biasa. Lepas tu kalau rasa lagu tu lepas tu itu dah syaitan. Waktu bagi orang was-was tu, sebab itulah so ranjis air kita dah baca minggu lepas kan, hikmah dia apa sekali tu untuk hilang was-was tu. Kalau dah jadi macam tu kita pun boleh check kan, ada duk keluar atau tidak. Kalau keluar kena istibrak lagi lah. Ketuk-ketuk lah. Jadi itu keadaan tu kita sendiri akan tahulah. Sama ada jadi lagu tu ada keluar ke ataupun tidak. Kadang-kadang jadi begitu. Kita check dia tak ada apa-apa, tak keluar pun. Kalau dah banyak kali dah macam tu, itu tabiat kita, lagu tu dah. Jadi tak payahlah, tak payah jadi was-was dah. Itu jadi doktor sendirilah, boleh kesan sendiri. Bab datang berkenaan dengan nadah, ranjiskan air kecing kanak lelaki sebelum dia tu makan. Tak makan lagi nestom apa, budak kecil lagi, jadi kecing atas riba kita. Lelaki, budak lelaki. Jadi kita tak mau basuh pun tak apa, ranjiskan air di situ. Jadi banyak mana kita nak ranjis, pendapat dalam qaul Syafi'iyah tu, ranjiskan air sampai dia basah tapi tidak menitis. Tapi lagi. Tapi kalau kita perah dia akan keluar air. Sebanyak tu. Sukatan dia lah, ranjis sampai dia dah basah betul-betul tempat tu, tapi tidak menitis air yang kita ranjis tu. Kalau kita nak perah juga boleh. Banyak tu. Syarat tu lah. Kalau dah pandai makan, kena basuh lah. Tak boleh ranjis dah. Haddatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an az-Zuhri عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت. أم قيس بنت محسن رواية dia kata dakhaltu bibni li saya masuk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak saya, lam ya'kulit ta'ama, anak itu masih tidak makan lagi, maknanya hanya susu ibu sahaja. Fabala alaihi ay ala saubi Rasulillah, dalam riwayat Bukhari ada begitu, fabala ala saubi Rasulillah, karena itu kecing di atas pakaian Rasulullah SAW. Fada'a bima'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dengan air ke, panggil air ke, maknanya minta air lah. Farashahu alaihi ay ala saubihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ranjiskan air tu ke atas pakaian dia, ranjis. Itu lelaki. Kalau kanak perempuan, kena basuh. Qala wa fil babi an Ali wa Aisyah wa Zainab
ولبابة بنت الحرث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام. Air kecing kanak lelaki boleh, ranjis tidak basuh. Wa yughsalu baulul jariyah. Budak perempuan tu, kanak perempuan tu, air kecing dia tu kena basuh. Sebab apa? Air kecing lelaki ni dia cair. Air kecing kanak perempuan ni agak pekat. Satu. Yang kedua, muhaddisin kata air kecing lelaki tak berapa busuk. Air kecing lelaki pula, air kecing budak lelaki hak belum makan tu. Jangan lelaki kita masuk kita pula. Air kecing kanak lelaki hak belum makan tu, belum pandai makan tu, busuk dia tidak kuat. Yang kanak perempuan tu lebih busuk. Antanu dalam kitab dia tulis antanu, lebih busuk. Itu sebab suruh basuh. Lelaki ranjis saja memadai, kerana lelaki itu memadai dengan ranjis saja. Jadi air kecing lelaki itu kurang pekat pada air kecing lelaki lagi. Air kecing kanak lelaki itu kurang pekat daripada air kecing kanak perempuan. Gitu. Wa hadza ma lam yata'ama. Dan ini hukum boleh ranjis atas kain basah air kecing tu selama mana mereka berdua masih tidak makan. Fa iza ta'ima, bila mula dia makan nestum tu, ghusila jami'a. Apabila mereka berdua dah mula makan, kedua-duanya dibasuh. Air kecing daripada kedua-dua kanak tu nak basuh. Babu ma ja'a fi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Bab berkenaan dengan air kecing binatang yang dimakan dagingnya. Binatang mana? Lembu, kerbau, kambing, itu binatang-binatang tu yang boleh makan, halal makan, isi dia air kecing dia, tahir ataupun ghair tahir. Haddatsana al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Affan bin Muslim haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Humaid wa Qatadah wa Thabit an Anas. Hasan bin Muhammad Za'farani, masyhur Imam Za'farani begitu, Al-Baghdadi, dia tu sahibus Syafi'i. Dia yang banyak sekali riwayat qaul qadim Imam Syafi'i itu. Riwayat daripada Anas bin Malik, haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Humaid wa Qatadah wa Thabit an Anas anna nasam min Urainata. Sesungguhnya beberapa orang daripada kabilah Urainah. Jadi ada sesetengah riwayat kata 3 orang, sesetengah riwayat kata 8 orang. Qadimul Madinata, mereka tiba di Madinah. Di sini Urainah, dalam riwayat lain
anna nasan min Uqal, daripada kabilah Uqal. Ada khilaf. Jadi sebab tu muhaddisin berdasarkan kajian mereka kata 8 orang yang disebut tadi, 4 ni daripada kabilah Urainah, 3 ni daripada kabilah Uqal, yang satu lagi tidak daripada dua-dua kabilah. 8 orang sampai mari di Madinah. Fajtawawha maksud dia karihu hawa al-madinati wa ma'aha. Mereka tidak suka, maksudnya tidak sesuai udara dan air di Madinah. Jadi bila sampai Madinah tu, mereka jadi kurang sihat. Berdasarkan riwayat lain, ada masalah perut mereka. Kemudian jadi kembung perut mereka. Fajtawawha tu maksud gitu. Faba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iblis sadaqati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar mereka di tempat simpan unta sedekah. Itu di luar Madinah ada tempat simpan unta-unta sedekah di situ. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishrabu min albaniha wa abwaliha." Minumlah kamu susu-susu unta dan air kecing unta. Itu obatlah, obat bagi mereka. Kalau duduk di Madinah, dalam bandar, udara dan air di Madinah tu tak sesuai bagi mereka, sampai mereka kurang sihat, kembung perut. Jadi Nabi SAW suruh pergi duduk di luar Madinah, tempat simpan unta-unta sedekah di situ, dan suruh minum susu dan juga air kecing unta. Jadi daripada situ, satu perlu kita tahu, baul ma yukalu lahmuhu tu tahir ataupun ghair tahir. Yang satu lagi, tadawa bil muharram, mengobati dengan benda-benda haram, boleh ataupun tidak. Di situ ada hukum dan khilaf a'immah. Ada yang kata baul ma yukalu lahmuhu tu tahir, setengah kata tidak tahir. Kalau tahir, tak apalah, Rasulullah SAW suruh minum tu. Kalau tidak tahir, macam mana? Perompak. Ya. Faqatalu ra'iya Rasulillah. Kemudian mereka bunuh ra'i, gembala. Gembala maksudnya penjaga unta-unta sedekah tu, iaitu anak Abu Dzar. Anak Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ditugas di situ untuk menjaga unta-unta sedekah tu. Mereka bunuh tu, nak buat lari unta lah. Jadi rompak lah kan. Jadi perompak. Bunuh orang, buat lari, harta orang
wastaqul ibila, mereka menghalau keluar unta, maknanya unta-unta di situ juga mereka buat lari. Wartaddu anil islami, dan mereka menjadi murtad daripada Islam, asalnya orang Islam. Fa'utiya bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di majhul. Fa'utiya bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tu. Jadi bila mereka lari, kumpulan sahabat halau mereka, hambat mereka, sempat cari bawa balik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqata'a aydihim wa arjulahum min khilafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah potong tangan dan kaki mereka min khilaf, apa mana? Selang-seli. Wasamara a'yunahum, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah mencungkilkan mata-mata mereka. Wa alqahum bil harrati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah campak mereka di harrah. Harrah ni bumi yang mempunyai batu-batu hitam. Satu kawasan masyhur di Madinah. Qala Anasun wa kuntu ara ahadahum. Anas bin Malik kata, saya melihat salah satu daripada mereka tu yakuddul arda, dia menggigit bumi. Gigit bumi maksudnya dia terlalu dahaga. Tempat tu, harrah tu tempat panas. Batu pula situ, batu-batu hitam letak atas batu panas. Disebabkan terlalu panas, dia nak air, tak dapat air, jadi gigit bumi. Bumi mungkin bumi, ada bumi basah di situ. Bifihi, dengan mulut dia. Hatta matu, sehingga mereka mati di situ. Warubbama qala Hammadun, terkadang Hammad kata yakdimul arda, di tempat yakuddul arda tu, dalam riwayat lain Hammad kata yakdimul arda, sama juga maksudnya. Yang tadi kikis, yakuddu tadi kikis, mengikis tanah. Yakdimu ni menggigit tanah, lebih kuranglah. Tujuannya dia mau bagi hilang dahaga dia. Hatta matu, sehingga mereka mati. Jadi apa cara Nabi SAW hukum mereka? Potong tangan kaki selang-seli, congkil mata lagi. Jadi ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala bunuh orang dengan cara apa panggil muslah. Muslah maksud dia potong tangan, potong kaki, congkil mata, apa cara tu ada. Setengah tu bunuh orang, belah dada, macam-macam ada. Jadi bunuh dengan cara tu dilarang. Kalau begitu, kenapa Rasulullah SAW hukum di sini begitu? Sampai dia mati dahaga, tak bagi air, walaupun jenayah bersamana pun kena bagi makan, kena bagi minum air. Jadi jawapannya ulama muhaddisin di sini kata cara mereka bunuh ra'i Rasulullah tu, anak Abu Zar tu, dengan cara tu. Jadi qisas bil misl.
Ataupun boleh jadi masa tu larangan muslah tidak ada lagi. Jadi sebab tu Rasulullah SAW hukum begitu. Muslah bisin atau besar? Asah. Muslah. Muslah. Mim, sa, lam, tabula. Muslah. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. Ini pendapat daripada ulama yang mengharuskan baul itu tidak najis, dan ulama yang yang kata najis, mereka takwil maksud tu. Ishrabu abwalaha tu, mereka takwil dengan makna susu tu minum, air kecing tu ambil cuma di perut, tepat kembung perut tu. Takwil maksud begitu. Maknanya ketika darurah, air kecing yang dikatakan najis tadi boleh guna sebagai ubat. Jadi habis-habis ikhtiar lah. Dan sesetengah aimah kata untuk ubat pun tak boleh. Sebab ada hadis, innallaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma haruma 'alaiha. Allah tidak jadikan syifa, sembuh penyakit pada perkara-perkara haram tu. Baca haddatsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Isnadikum al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyaikhihi wa qurra'ihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi. Baca haddatsana al-Fadl ibn, jangan haddatsana al-Fadl ibnu Hamzah wasal ke? Wasal lah. Qala haddatsana al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Yahya ibn Ghailan. Baca gini. Haddatsana, jangan haddatsana al-Fadl. Haddatsana al-Fadl ibn Sahlinil A'rajul Baghdadi. Jangan Sahlin al-A'raju al-Baghdadi putus-putus. Cuba haddatsana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi qala haddatsana al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi. Qala haddatsana Yahya ibn Ghailan qala haddatsana Yazid ibn Zurai' qala haddatsana Sulaiman at-Taymi an Anas ibn Malik qala innama samala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'yunuhum li'annahum samalu a'yunar ru'ati. Qala Abu Isa هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قولي والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. Nabi SAW lakukan begitu, maknanya cungkil mata, potong tangan, kaki, selang-seli, semua ni sebelumnya turun hukum hudud. Bila ada hudud, ikut cara hudud lah. Babu ma ja'a. Qala babu ma ja'a fil wudu'i minar rih. Minar rih ay li ajli khurujir rih. Wudu kerana keluar angin.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. Riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wuduk, tidak perlu wuduk kecuali, maknanya dah ada wuduk, tak perlu wuduk sekali lagi kecuali kerana kerana dengar bunyi suara ketut ataupun keluar angin. Kalau begitu, tak dengar tu panggil apa? Pekat. Orang pekat ni, bila pekak, Kelantan kata pekak. Pekak ni, ketut, bunyi dah dia tak dengar juga. Dia tahu dah dia ketut. Orang duduk dalam satu bilik ni semua dengar, tapi dia tak dengar. Tak perlu ke? Sumbah hidung pula. Bekak lagi, sumbah hidung lagi. Bau pun tak dapat. Lepas tu. Maknanya, jadi hadis ni, seperti tadilah, kita tak boleh ambil makna zahir tu. Kalau makna zahir, masalah-masalah tadi akan timbul. Jadi maksudnya di sini, saut dengan rih ni, tayaqqunul hadas. Yakinnya hadas tu. Maknanya, bila keluar angin, kita rasa dah keluar. Tapi, tak bau, tak dengar suara, tapi yakin dah keluar angin tu. Dah ketut tu. Jadi, bila dah yakin, mesti wuduk lah. Itu maknanya perlu takwil maksud hadis tu. Tak boleh ambil maksud makna zahir saja. Qala Abu Isa, qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun wa bi ilayhi qala haddathana Qutaibah qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه papan punggung, di antara dua papan punggungnya dapati rih. فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Jangan duduk dalam masjid. Rih ni apa? Angin. Keluar angin, tapi tidak dengar suara, tidak keluar bau. Tidak dapat bau. Kalau begitu, kata jangan keluar lagi. Maknanya setakat jadi was-was. Duk musing dalam perut, bunyi gui-gui. Tapi tak keluar angin lagi. Tak yakin lagi keluar angin tu. Maknanya di sini sama juga. Selagi tidak yakin, jangan keluar lagi. Kita sekat kau. Saya ingat kereta itu punya. Asal gerak. حدثنا قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. Kalau orang tu ragu-ragu hadas dia seperti tadilah, duk motar dalam perut, ada keluar angin kau tidak ragu-ragu begitu, jadi
tidak wajib lagi wuduk bagi dia, sehingga dia yakin dia macam mana sampai dia boleh sumpah. Saya sumpah, saya yakin dah keluar angin ni. Maknanya yakin dia sampai tahap tu. Maknanya tidak ada waswasah lah. Idza kharaja min qubulil mar'ah, itu keluar angin daripada qubul mar'ah tu wajib wuduk. Kalau qubul rajul wuduk kah tidak? Wa qaul Syafi'i wa Ishaq. وهو قول الشافعي. أصحاب أبي حنيفة kata خروج الريح من القبول لا يوجب الوضوء. Dalam mazhab Syafi'i macam mana? Idza kharaja min qubulir rajul rihu, jadi hukum tadi kharaja min qubulil mar'ati rih tu di sisi Imam Syafi'i, Imam Ishaq naqidul wudu, di sisi Malik Hanafi tidak, batal wudu. Dan dalam mazhab Hanafi itu, kalau keluar daripada kubul, lelaki pun tak batal. Tak ingat dalam mazhab Syafi'i? Batal? Tidak? Ya? Nak tengok balik. Lahu nadirun. Babu. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في الوضوء من النوم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي. المعنى واحد. Tengok dalam sanad tu Ismail bin Musa satu, Hanad yang kedua, yang ketiga Muhammad bin Ubaid. Jadi maksudnya Imam Tirmizi, hadis ni dia riwayat daripada 3 orang syekh dia. Lepas tu dia kata apa? Al-ma'na wahidun. Maksud dia al-ma'na wahidun wala ikhtalafu alfazuhum. Walaupun ada khilaf lafaz hadis daripada mereka, maknanya satu sama. Al-ma'na wahidun walau ikhtalafu, gitu deh, walau ikhtalafu alfazuhum. قالوا حدثنا عبد السلام بن قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام وهو ساجد. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan sujud hatta ghatta atau nafakha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafakha, kata apa? Berdengkur, bunyi, maknanya betul-betul tidurlah. Summa qamat yusalli. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, diri teruskan sembahyang.
Faqultu ya Rasulullah, Ibn Abbas kata, saya kata, ya Rasulullah, innaka qad nimta. Sungguh pun engkau dah tidur. Maknanya Ibn Abbas kira dah batal wuduk lah. Kalau dah batal wuduk, kenapa Rasulullah SAW tak ambil air semayang, sambung semayang terus tu, kenapa? Jadi Ibn Abbas nak tahulah. Dia tanya. Maksud dia, engkau dah tidur tadi, maknanya bagi dia ni, dia faham ni dah batal wuduk. Patutnya Rasulullah SAW dia ambil air semayang dulu. Tapi Rasulullah SAW terus bangun, sambung semayang tu. Qala, Nabi SAW jawab kata, innal wudu'a la yajibu illa ala man nama mudfaji'an. Nabi tidak jawab naumul anbiya ni tidak batal wuduk. Kalau jawab gitu pun boleh kan? Kalau jawab gitu, jawapan tu jadi khusus bagi Nabi Anbiya, bagi Rasulullah. Seolah-olah orang lain tidur dalam keadaan begitu, batal. Jadi Rasulullah SAW jawab begini, maksud dia, kalau tertidur dalam keadaan sujud, tidak batal hay'ah sembahyang tu, masih dalam keadaan hay'atus salat tu, kalau tertidur, bukan kata Nabi Anbiya, orang biasa pun tak batal. Dia nak bagi faham ke situ. Sebab tu dia bawa cara jawapan seperti ini. Tidak kata naumul anbiya la yanqudul wudu, tak jawab begitu. Nabi SAW jawab kata, sesungguhnya wudu tidak menjadi wajib, tidak wajib ambil air semayang kecuali di atas orang tidur secara ittija', baring. Jadi maksudnya tidur dalam keadaan sujud begitu, tidak batal wudu. Baring betul-betul tidur, barulah. Fa'innahu, sebab apa? Bila baring tu batal wudu. Fa'innahu itu waja'. Apabila baring tidur, istarkhat mafasiluhu. Mafasil jamak bagi mifsal, sendi-sendi. Sendi-sendi itu menjadi agak longgar. Maknanya mudah keluar angin. Serupa pipe tidak kemas. Bila kemas, tidak keluar air. Kalau dia dah tak kemas, boleh menitis air, begitulah gambaran contoh. Bila orang tu tidur, sendi-sendi dia dah jadi longgar, tidak kemas dah lah. Jadi di situ boleh jadi keluar angin. Jadi asal hukumnya keluar angin tu batal wudu. Tidur baring tu boleh jadi, ada ihtimal situ boleh jadi keluar angin, mudah keluar angin. Jadi tidur dalam keadaan sujud ni, keadaan dia tidak istarkhat mafasiluhu lagi. Tak sama. Jadi tak batal. Nabi SAW bagi jawapan begitu, nak bagi tahu pada sahabat-sahabat, tidur dalam keadaan sujud begitu, bukan kata Nabi Anbiya, orang biasa pun sama. Kalau Nabi SAW tidur tak batal wudu, sebab dia tu Nabi SAW akan jawab di situ, naumul anbiya la yanqudul wudu. Tapi tak jawab begitu. Jadi jawab secara umum, tidak secara khusus. Qala Abu Isa wa Abu Khalid ismuhu Yazid bin Abdul Rahman. Qala wa fil babi an Aisyah wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah. Nabi tidur dalam keadaan sujud ni dalam semaya ke tidak? Dalam semaya lah. Tengah semaya itulah sambung semaya pula. Tengah semaya, ketika sujud tu tertidur. Lepas tu nafakha summa qama yusalli. Itu di kalangan fuqaha dia ni digunakan.
Ni nama wa huwa sajidun dengan semayang lah. Hadis ini digunakan oleh fuqaha. Ya. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawadda'un. Sedap ni. Anas bin Malik kata sahabat-sahabat Nabi SAW mereka tidur kemudian bangun sembahyang tak wuduk. Jadi tidur tu tidur cara macam mana? Maknanya tidur dalam keadaan duduk. Biasa Rasulullah SAW sembahyang Isyak ni kadang-kadang Rasulullah SAW sembahyang lewat sulusul lail. Tujuannya utama sekali nak ambil pahala afdal. Yang kedua, Rasulullah SAW terkadang daripada hujrah dia tengok ada ramai sahabat belum datang lagi untuk sembahyang Isyak. Jadi Rasulullah SAW takhir sembahyang Isyak ni sambil tunggu. Itulah sebab terkadang Sayyidina Umar dia suara. Kanak-kanak dan wanita dah tidur. Nak suruh Rasulullah SAW keluar mari sembahyang Isyak. Jadi ketika tu ada hak sampai dah dulu. Sahabat-sahabat ni kerja penat. Ladang kurma. Jadi penat. Sambil-sambil tunggu bila duduk diam, ngantuklah. Ada kan dalam hadis lain sebut takhaffaqa ru'usuhum, terangguk-angguk pada dan ngantuk. Tapi dalam keadaan duduklah. Kemudian mereka tidak wuduk semula sembahyang. Sambung. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun. Qala wa sami'tu Salih ibn Abdullah yaqul sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak amman nama qa'idan mu'tamidan faqala la wudu'a alayhi. Tanya Abdullah bin Mubarak tentang orang tidur sambil menyandar. Dia kata tak batal wuduk. Dalam Syafi'i aja tidur sambil nyandar sesuatu tak batal. Tidur cacing tu biasanya tumbang. Maknanya yang kita menyandar ni benda tu tetap yang tadi apa? Bukan, tadi yang khilaf Syafi'i itu apa dia? Keluar angin daripada kubur lelaki dalam mazhab Syafi'i. Kalau wanita batal, lelaki lelaki tak tubik angin, perempuan yang tubik. Dia ada kata tapi najis. Kalau dalam mazhab Hanafi tak batal. Kalau ada an-nadir kalau ada. Jadi tak payah bincang lah. Baca. Qala Abu Isa. Qala Abu Isa wa qad rawa hadith Ibn Abbas Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Ibn Abbas Wa qad rawa hadith Ibn Abbas Sa'id bin Abi Arubah وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. Tidak memerfu'kan hadis. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام. قائما ada? Nyanda.
Oh, rubah. Tu tadi jawab dah kan, tumbang selalu. Syekh Anwar Kashmir sendiri kan berapa tahun tidur nyanda ya. Tidak tumbuh. Ulama khilaf wuduk bagi orang tidur ni, kebanyakan ulama kata tidak wajib wuduk. Apabila tidur tu sambil duduk, sambil berdiri, sehingga dia tidur istijak, sambil baring. Baring itulah, baring ni maknanya ghalaban naum, dia betul-betul dah tidur. Itu satu lagi yang tadi istarkhat mafasiluh tu, itu satu. Kalau tidak, cara lain tabata wabihi yaqulu Thawri baca. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق. Pendapat Imam Ishaq, orang tu tidur sehingga dikuasai atas akalnya, maknanya tak khabar dah, tidur betul-betul dah. Itu wajib wuduk. Imam Syafi'i kata tidur sambil duduk, kemudian dia mimpi. Itu pun kira tak khabar dah lah, tidur betul-betul dah. Ataupun zalat maq'adatuhu, beralih tempat duduk dia, punggung dia, lewasanin naumi, kerana ngantuk. Wasan tu maknanya awalun naum, mula-mula tidur tu, ngantuk, dia bergerak, kemudian dah beralih maq'ad dia, punggung dia, alaihi alwudu', tu wajib wudu'. Kita sambung, sebab baca bab ni kena baca bab berikutnya sebab ada kaitan. Nanti kita baca depan lah, insyaAllah, bincang hukum dia sekali. Wudu' mimma masatinar, ada bab satu kata tak batal, satu batal. Itu biasa Imam Tirmizi lah, kalau ada berlainan dia bawa selalu. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.